Hi everyone, Assalamualaikum, welcome back. Okay, so sesi pertama kita akan mulakan dengan chapter 1, limits. So, apa benda limit ni? So, limit ni actually is a study of graph. Okay, as you can see, I write it here. It's a study of graph, and then limit ni juga adalah persoalan yang kita akan tanyakan kepada pelajar, apakah nilai Y bila X is approaching. Approaching kat sini maksudnya menghampiri sesuatu value. So, macam mana cara tulis dia? Cara tulis dia macam ni. So, apakah limit ataupun nilai untuk Y bila X approaching sesuatu value. So Y ni sama ada Y ke Fx ke, benda yang sama je lah. Basically itulah kita punya graph ya. So apakah nilai dia? Contoh saya ada graph reciprocal macam ni. Ni graphnya macam ni. Ini Y, ini X, ada kosong kat sini. So soalan boleh tanya, bila X is approaching, X menghampiri kosong, apakah nilai Y? Nampak tak? Bila X menghampiri kosong, Y dia semakin menaik ke atas. Graf ni namanya graf reciprocal ataupun kita panggil dia asymptote, di mana graf ni takkan bersentuh langsung dengan paksi Y. Dia menghampiri tapi dia tak limpas. Kita panggil dia asymptote. So, bila X is approaching 0, Y is approaching ataupun nilai dia adalah pergi ke infinity. Cara tulis dia, limit of Y. So, saya tak tuliskan apa kita punya formula apa ataupun function untuk Y kan. So, saya pakai Y je lah ya. Bila X approaching 0. Apa nilai Y tadi? Infinity. Macam itulah cara tulis dia. Tapi kalau tak faham tak apa, kita akan explore lagi dekat bahagian bawah-bawah nantilah. Okay. So, macam mana kita nak cari limit ni? Limit ni dia terbahagi kepada 5 case. Tapi untuk PDT kita belajar 3 case sahaja dahulu. So, bila pelajar diberikan soalan limit, okay, apa yang kita perlukan di step pertama adalah substitute. Nak substitute apa? Substitute nilai X. Okay, substitute approaching value tu. Substitute approaching value dalam Y. Tak kisahlah function Y kita tu apa. Masukkan dalam tu. Substitute approaching value tu. So, ini adalah kita punya step pertama. Lepas tu lah baru kita bahagikan kepada 3 case. So, case pertama, kalau awak substitute tadi dan awak dapat sama ada a number, tak kisahlah number tu dalam bentuk pecahan ataupun nombor bulat ataupun perpuluhan, tak ada masalah. Tak kisah, yang penting dia nombor ataupun constant lah kita panggil kan. Ataupun infinity. Infinity ni pun tak kisah sama ada positif atau negatif. Kalau kita dapat sama ada di antara dua ni kan, then we are done. Dah siap lah jalan kerja kita. Macam tu je. Okay. So, kalau tak faham tak apa, nanti kita akan explore lagi one by one case ni. Saya cuma nak bagi big picture sahaja tentang limit ni ya. So, case kedua, selepas kita substitute, kita substitute ni substitute manual lah. So, kita dapat 0 per 0. Biasanya bila macam ni, soalan tu dalam bentuk pecahan lah. Kita substitute bahagian atas, dapat 0. And then kita substitute bahagian bawah, dapat 0 juga. Kalau dapat 0 per 0 macam ni, apa yang kita kena buat? Kita kena buat sama ada factorize. Salah satulah sama ada di atas atau di bawah. Ataupun kalau soalan tu ada cert, kita kena conjugate. Cert itu pula tak kisahlah di atas atau di bawah, kena conjugate. Nanti kita nampak. And then, kita ada case 3. Di mana bila kita substitute individually atas and then bawah, kita dapat bahagian atas, kita dapat nombor ataupun constant. Over, bila kita substitute bahagian bawah pula, kita dapat 0. So ini adalah case 3. Ini panjang sikit cerita dia, kita cerita nantilah ya. So siapa nak screenshot, boleh screenshot ataupun pause sahaja video ni so that you can salin apa benda yang saya ambil ni lah tadi ya. Okay, so kita pergi ke muka surat sebelah. So, muka surat sebelah ni cerita pasal properties lah. Basically, properties ni senang sahaja. Tak ada apa yang susah pun. Okay, so kalau kita tengok property yang pertama, limit X approaching A of C. C ni constant tau, C. Dia bukan function. Dia hanyalah nombor biasa. Contohnya, kalau saya ada limit X approaching 2, constant saya nak buat 7. Kalau ikut property tu, jawapan dia adalah 7. Kenapa? Sebab, ini kan, 7 ni kan adalah Y. Macam mana lukis graf Y sama dengan 7? Straight je macam tu kan ni. Graf Y sama dengan 7. Awak fikir awak ada nilai X2 dekat sini. Awak menghampiri 2, contoh awak menghampiri 2 daripada kanan dekat graf ni. Apa nilai Y kat situ? 7 kan? Kalau pun awak menghampiri 2 daripada kiri, nilai Y kita tetap 7. Apa pun nilai X yang awak nak substitute, dia tetaplah 7. Macam itulah ya. Okay. So kemudian untuk property yang kedua, contoh limit X approaching 2. So this time round X macam ni lah X. So tadi saya cakap dekat muka surat sebelum tadi,
Sini, dekat sini. Saya cakap tadi, bila kita dapat soalan limit, pertama sekali kita kena substitute. So, kita substitute lah. So, bila kita substitute dalam ni, masukkan 2 dalam X, so kita akan dapat 2. Sebab tu dia kata, ni masukkan A dalam X akan dapat A. Ini adalah contoh kes 1 ni lah. Benda yang sama lah. Untuk properti yang ketiga, ni benda yang sama juga sebenarnya. Contoh kalau kita ada limit X approaching 2, okay, X approaching A, untuk X kuasa N lah. Tak kisahlah X kuasa berapa, so let's say X kuasa 3. Sama juga stepnya. Kita substitute 2 dalam X. So, kita akan dapat 2 kuasa 3 which is 8. Ni pun classic example of case 1. Bila mana kita substitute dapat nombor, so we are done. Inilah final answernya. Itu je. And then kita tengok yang keempat. Ini adalah proses tambah ataupun tolak lah. Addition or subtraction. Untuk limit. Di mana kita boleh asingkan dia kalau awak dapati function tu function yang susah. Contoh. So, contoh kalau saya gabungkan limit X approaching to X tambah X cube. Saya combine dari yang atas je lah tadi kan. Kalau nak kata ikut property ni, saya boleh asingkan dia. Limit X approaching to X tambah limit X approaching to X cube. Kenapa saya guna tambah? Sebab kat sini tambah. Okay, tambah sebab kat sini tambah. Lepas tu, saya masukkan jalan nilai. Sebab tadi kan kita dah kira kan. So, kita ada 2 tambah 8 iaitu 10. So, sama juga bila property yang kelima ni untuk multiplication lah. Bila kita ada limit X approaching to, contoh X darab dengan X plus 3 lah. Contohnya begini. Okay, so saya boleh asingkan dia menjadi seperti ini. Darab lah macam ni. X approaching to X plus 3. Lepas tu you substitute je macam biasa. Kalau you substitute dapat nombor, then itu, lupa pula letak X. Sorry. So, 2 ni substitute dalam X and 2 ni substitute dalam X yang ni juga. And then you dapat jawapan and then you darabkan. Okay, senang sahaja. So, untuk bahagi pula property yang ke-6, sama juga. So, limit X approaching to, so X over X plus 3, kita boleh asingkan dia macam ni. Okay, so senang cerita, semua orang layak dapat limit dia sendiri. And then you substitute and then you dapat jawapan. Masuk sini, masuk sini. So, kita ada 2 per 2 tambah 3, which is 2 per 5. Macam itulah. Okay, so untuk property yang ke-7. Kalau dalam limit tu ada constant, contoh macam ni 2x cube. Macam ni. So, kita boleh keluarkan dia limit X approaching to X cube. Di mana kita dah kira dah benda ni tadi dekat property ketiga. So, kita ada 2 kali 8, which is 16. Okay, macam itulah untuk property. Sebenarnya property ni senang dan simple je. Tak ada apa pun. So, kita pergi ke example 1. Okay, so saya nak ingatkan, di setiap kali awak jawab soalan limit ni, selagi dalam step awak tu ada huruf X, selagi itulah kita kena tulis lim X approaching tu. Wajib tulis. Okay, jangan malas nak tulis hanya sebab leceh nak kena tulis benda ni. Tak. Kena tulis. Okay, so contoh kat sini example 1 dia dah bagi dah. X approaching 0 untuk fx adalah 4. X approaching 0 untuk gx adalah negatif 5. X approaching 0 untuk hx adalah 2. So, awak kena nampak dekat sini yang approaching value dia ni mesti sama. Mesti sama approaching value. Kalau seorang tu kosong, yang lain mesti kosong. Barulah dia boleh beroperasi. Kalau tak sama, dia tak boleh nak combine ke apa ke, tak boleh langsung. Okay? So, kita tengok dekat soalan A. So, di sini kita boleh apply property lah. Property tadi, kalau saya apply, saya ada limit X approaching 0, fx tambah limit X approaching 0, gx, tolak. Ini 2 kan? Saya boleh terus bawa keluar. And then, limit X approaching 0, hx. And then, kita terus masukkan nilai yang dah di-assign untuk setiap f, g dan h tu. Barulah dia make sense kan untuk kita masukkan nilai-nilai tersebut. So, kita ada limit fx ada 4, tambah limit gx, negatif 5, tolak 2, limit hx adalah 2. Okay, so you kira lah sendiri. So, kita pergi ke soalan B. So, B ni adalah gabungan daripada property yang ke-5 dan ke-6. Property darab dan juga property bahagi. So, macam yang saya cakap tadi, semua orang berhak dapat limit masing-masing. So, kita ada 3 entity kat sini. G, H dengan F.
So, saya terus asingkan ikut masing-masing punya lah. Macam ni. Saya buat satu pecahan panjang garisan. So, untuk G, saya boleh keluarkan 3 daripada dia. And then saya ada lim X approaching 0 untuk GX. Sorry, saya batuk. And then darab. Darab sebab hubungan G dengan H tu dekat soalan tu adalah darab. So, kita darab lah. And then limit X approaching 0 HX over limit X approaching 0 Fx. So, barulah make sense untuk kita masukkan nilai-nilai lim tadi. So, lim G adalah negatif 5. So, 3 kali negatif 5. Limit untuk H adalah 2. And then limit untuk F adalah 4. Lepas tu, you tekan je lah kalkulator ya. Kira sendiri. Okay, so boleh pause video untuk buat dekat you punya kertas. Ataupun you punya tablet. Ataupun you punya buku. Tak kisahlah ya. So, if you dah faham benda ni, so I suggest you, bukan suggest buat, tolong buat tutorial questions. Tutorial questions, soalan 4 dan juga soalan 5. So, saya nak tengok dalam kelas esok. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye.